Selalu orang dengar pasal hibah takaful. Tapi korang tahu tak sebenarnya hibah takaful ni apa? Apakah bendanya hibah takaful ni? So kalau korang nak tahu, jangan lupa tonton video ni sampai habis dan juga subscribe, share dan like video ni supaya ramai lagi yang dapat tahu tentang apa benda hibah takaful ni. Jom sama-sama kita saksikan bersama saya Lah. Baik, hari ni Lah nak kongsikan apa itu hibah takaful. Hibah takaful ni kalau korang nak tahu, dia sangat-sangat berbeza dengan hibah harta, hibah apa benda yang korang nak bagi yang lain-lain lah. Kalau nak bagi hibah harta, mestilah harta tu wujud. Lepas tu ada pemberi, ada pula penerima dia. Pemberi dia perlu wujud, penerima pun perlu wujud. Itu adalah hibah harta. Dan hibah harta ni bila korang bagi dekat orang tu, contoh saya nak bagi dekat isteri saya hibah harta tu. So, saya dah bagi kat isteri saya, wajib tukar nama semua kepada isteri saya. Itu syarat dia lah. So, saya dah tukar nama kepada isteri saya. Tapi seandainya isteri saya yang meninggal dulu sebelum saya, jadi saya tak boleh ambil harta yang saya bagi tadi. Saya yang bagi dia, tapi saya tak boleh ambil. Saya tak boleh ambil tuan-tuan. Sebab apa? Saya dah hibahkan kepada isteri saya. Itu hibah harta. Tapi berbeza pula dengan hibah takaful ni. Kita buat hibah takaful ni memang special, tapi dia hanyalah pampasan dalam bentuk wang ringgit. Okey, pampasan dalam bentuk wang ringgit ni nak guna untuk apa? So, benda ni boleh dipelbagaikan lah. Bergantung kepada orang tu juga. Kita boleh guna sebagai untuk pembayar hutang. Okay? So, waris-waris kita boleh settlekan hutang-hutang kita. Ataupun yang kedua, kita boleh gunakan dia sebagai untuk kelangsungan hidup waris kita yang ada. Okay? Kalau korang ni sayangkan isteri, sayangkan suami, sayangkan keluarga dan sebagainya, korang boleh share kepada isteri, keluarga, adik-beradik dan sebagainya. Hibah takaful ni boleh tak banyak nama, terpulang pada korang nak buat berapa banyak dan berapa banyak polisi yang korang ada. Takkanlah korang buat RM10,000 nak bagi dengan 10 orang, seorang dapat RM1,000. Kalau RM1,000 untuk kelangsungan hidup untuk waris korang mungkin akan RM10,000 berapa banyak je kan. So kita perlukan lebih daripada tu. So hibah takaful ni sebenarnya taklah mahal yang macam korang pernah dengar dekat media-media sosial dan sebagainya. Oh, hibah takaful mahal lah, nak kena bayar bulan-bulan dan sebagainya. Tapi kawan-kawan, ingat hibah takaful ni cover dua benda tau. Satu, dia cover kematian. Yang kedua, dia cover hilang upaya. So, hibah takaful kita beri wang pampasan kematian kepada waris kita. Okay? Wang pampasan kematian kepada waris kita. Lepas tu kepada waris tu, kita bolehlah bagi tahu dia untuk apa duit tu, bayar hutang dan sebagainya, ataupun untuk dia teruskan kehidupan dia. Terpulanglah pada dia nak guna macam mana. Ataupun korang juga boleh bagi wang pampasan hibah takaful tu kepada yayasan-yayasan kebajikan dan sebagainya untuk disedekahkan. Pun boleh jadi saham akhirat kita semua. Right? So kawan-kawan, hibah takaful ni sebenarnya taklah yang macam kita jangka nak kena bayar lebih dan sebagainya. No, hibah takaful ni sebenarnya daripada RM100 tu korang boleh hibahkan serendah RM350,000. RM100, RM350,000. Kau nak bagi siapa, bagilah. Berapa ramai kau nak bagi, bagilah. Nak bagi 100 orang, bagilah. Tapi dalam penamaan tu, kalau dah sampai 100 orang tu, banyaklah ada kan. Dan pembahagian dia kecil-kecil. So, pembahagian tu biar wisely lah. So, kalau korang nak bagi, contoh macam suami mungkin nak bagi kat isteri, anak-anak, ataupun kepada isteri, anak-anak dan juga ibu bapa, adik-beradik dan sebagainya. Kadang-kadang kita ni ada hutang budi dengan adik-beradik. Adik-beradik ni banyak tolong kita masa susah dan sebagainya. Itulah cara untuk kita balas budi dia. Dan tadi kalau korang dengar, hibah harta yang biasa, kita tak boleh ubah nama pewaris je sekiranya pewarisnya dah meninggal dunia. Okey, kalau saya salah bab yang ni boleh tegur dekat komen tau. Sebab bab yang ni yang apa yang sepengetahuan saya, yang saya study. Tapi kalau kata ada kesalahan dalam bab hibah harta ni, boleh komen dekat bawah. Okey, insyaAllah kita sama-sama memperbaiki. Kita semua sama manusia, tak ada yang perfect. Okey, alright. So, tadi hibah harta kita bagi dekat waris. Lepas tu kalau waris tu meninggal dulu, kita belum meninggal, harta tu kita tak boleh nak ambil balik. Harta tu dah jadi harta dia, harta si mati, dan dia akan difaraikan ke apa dan sebagainya, ataupun mengikut wasiat dan sebagainya. Tapi kalau hibah takaful, sekiranya pewaris yang kita bagi tu meninggal dulu, kita boleh tukarkan nama pewaris tu kepada nama orang lain. Contoh macam situasi saya hibahkan kepada bapa saya, dan bapa saya telah pun meninggal dunia tahun lepas, bulan 12. So,
bila dia dah meninggal dunia, bahagian dia tu saya pindahkan pula kepada isteri saya. So benda ni boleh dipindahkan selagi kita yang pemberi ni belum meninggal dunia. Alright. So dalam konsep hibah takaful ni, pemberi ada, penerima ada, cuma harta yang nak bagi tu belum ada lagi. Hartanya diberi, dia jadi hibah ni, hibah takaful ni adalah hibah bersyarat. Syaratnya apa? Kematian si pemberi ni. Bila matinya si pemberi ni, barulah harta tu wujud dan boleh dihibahkan kepada penerima. Itulah hibah bersyarat dan di dalam konsep hibah takaful. So kalau ada apa-apa kesilapan daripada segi info saya, boleh komen kat bawah ni. Kita share dekat kawan-kawan semua, kita share dekat semua rakyat yang ada dekat Malaysia ni supaya mereka dapat manfaat. Bukan untuk saya saja tapi untuk semua orang yang menonton. Alright? Jangan lupa like, komen dan share video ni serta subscribe channel saya. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.